بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Syukur kepada Allah SWT kerana kita masih diberi peluang untuk beribadah kepada Allah SWT, khususnya tadi dan sama-sama dapat didirikan sholat subuh berjamaah, dan insyaAllah kita teruskan dengan sedikit perkongsian ilmu pada pagi ini insyaAllah sehingga jam 7 plus minus. Diam tak diam sebenarnya saya telah menyampaikan kuliah di sini ini kali ke-9. Kali pertama dulu pada 2004 tahun 2019 dua kali, 2020 dua kali. Jadi 2021 ini yang kali kedua. Kali kedua. InsyaAllah saya catat apa yang saya sampaikan supaya tidak berulang. Sebab saya tak buka kitab, tapi kalau saya catat sama dia, jadi berulang-ulang. Cuma memanglah ada dalam isi-isi itu yang kita akan ulang. Saya berdoa itu memang kita kena ulang. Cuma orang tak faham kata apa ustaznya asyik mengajar berdoa ini. Saya baik ustaz ulang berdoa ini. Sebab itu bukan lepas dari berdoa ini. Dari segi ilmu mungkin dah lepas, dari segi praktik belum lepas. Misalnya berdoa ini dari segi peka. Cuma orang tahu ini najis kan. Tapi bila bersuci tak betul lagi kaedah ni. Contoh kita ambil najis mutawasitah, najis apa? Yang ringan kan. Kadang-kadang tak lepas lagi cara kita mensucikan. Kita ambil najis kencing yang dah lepas daripada 2 tahun kan. Kadang rumah kita ni kan simen. Jadi anak kencing. Ada setengah orang main mop sebenarnya satu rumah tu habis najis. Lepas tu semayang kan tu kan. Angkat wuduk, lepas tu dengan kaki basah pindah. Najis tu ada lagi. Sebab cara suci tak betul. Akhirnya semayang rupanya di akhirat besok, alhamdulillah saya tak diterima. Pasal syarat sah semayang tu tempat kena suci daripada najis. Diri kita kena suci daripada najis. Itu yang ustaz ulang mengukur air sebenarnya belajar tapi tak praktis. Jadi itu kadang-kadang bab-bab berdoa ini diulang-ulang. Okey tuan. Jadi pada pagi ini insya-Allah secara khususnya saya ingin berkongsi berkaitan dengan wasiat Imam Syafi'i. Jadi imam-imam besar termasuk Imam Syafi'i dia ada juga mutiara kata dia. Tapi kadang-kadang di akhir zaman ni kita banyak quote mutiara kata daripada barat kan, daripada Albert Einstein kan, daripada siapa lagi tokoh-tokoh barat ni daripada mungkin Abraham Lincoln kan. Tapi kita juga sebenarnya ada banyak kan mutiara kata yang kita boleh duduk di antaranya oleh Imam Syafi'i. Jadi banyaklah yang saya sempat lihat, banyak yang Imam Syafi'i kata dah. Tapi kita nak ambil 5 saja pada pagi ini. Iaitu pertama, Imam Syafi'i pesan, sebut nama Allah lebih banyak daripada nama makhluk. Jadi mudah-mudahan pagi kita boleh praktis. Memang kita dah diingatkan, bahkan kita sepatutnya sentiasa ingat benda tu sebab kita baca selalu. Dalam solat kita, semasa kita baca doa kita tu ada satu ayat Quran kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah SWT atau kerana Allah SWT, bukan sebab lain. Jadi bila kerana Allah ni maknanya sentiasa dah kita ingat Allah sepatutnya. Dan kita kata sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku. Kita sebut hidupku, matiku tu daripada telik sampai pejam mata memang hanya ataupun semata-mata kerana Allah. Sepatutnya sekaligus ingat Allah, sentiasa ingat Allah. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita banyak sebut makhluk daripada sebut Allah. Sebut kebesaran makhluk lebih daripada kebesaran Allah. Contohnya, kita sebut kebesaran orang ni. Oh, orang ni ada Datuk, orang ni ada Datuk Seri, orang ni ada Tan Sri, orang ni ada Tun. Sebut lagi kehebatan makhluk ni. Kita kata orang ni kaya, orang ni pandai. Walhal yang maha hebat Allah, maha besar, maha sempurna, maha mengetahui, maha pemurah, maha penyayang. Tu kita tak sebut. Tapi kita sebut si Polan yang Datuk, sekolah ni Datuk Seri. Takut betul kita. Tengok Datuk datang. Datuk Seri datang, Tan Sri datang. Walhal yang patut kita selalu sebut, Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha perkasa, Allah maha lembut, Allah maha pemurah. Tapi itu kita tak sebut. InsyaAllah kalau kita sentiasa ingat sebut kebesaran Allah ni, hidup kita selamat dunia dan akhirat. Tapi oleh kerana kita banyak sebut kebesaran makhluk, manusia, hidup kita jadi luar. Kadang-kadang kita terlalu sebut sangat kebesaran makhluk ni sampai macam na'udzubillah, bila datang makhluk tu kita macam nak menyembah. Nak menyembah, nak minta izin meninggalkan majlis pun takut kita. Takut sikit sebab depan kita ni ada Tun, depan kita ni ada Tan Sri, depan kita ni ada Datuk Sri. Tapi kita nak belah daripada majlis yang memuji kebesaran Allah, senang saja. Itu cabut semacam. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Dia lalu depan surau masjid selamba tak sikau. Tapi kalau ada umat untuk makluman, semua penduduk di taman kita pada hari ini akan didatangi oleh yang bla 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 bla. Dan nak keluar taman tu patah balik. Bukti ni kalau tak ada. Kan? Sayang sungguh. Jadi Imam Syafi'i kata sebut nama Allah lebih banyak daripada sebut nama makhluk. Termasuk kekayaan makhluk ni kita tak payah sebut tak pula. Lebih baik kita sebut kekayaan Allah ni. Allah maha kaya, maha kaya. Allah maha kayanya Allah ni, Masya Allah. Allah boleh beri kita makan tanpa kita minta pun Allah bagi. Allah boleh beri bukan saja manusia, semua makhluk. Tapi yang kita nak sebut orang ni kaya tu, berapa sen dia pernah bagi kita benda? Kita nak sebut kekayaan dia, kereta BMW, kita Belfire, kereta berapa kali dia pernah ajak kita naik kereta dia. Tapi malam sungguh Allah yang bagi kita macam-macam setiap saat ni, kita tak sebut. Di sekarang ni Allah bagi kita oksigen percuma, kita tak sebut. Tak ada seorang pun manusia yang kaya raya tu yang kita ketahui yang pernah bagi kita kadang-kadang RM1 lah. Tak banyak RM1 ke? Betul kan? Tapi kita selalu sebut video tu kaya, dia tu tengok kereta je. Sebut Allah lah, punya kekayaan lebih baik. Sebab Allah bagi kita macam-macam. Jadi antara caranya kita nak ingat Allah sentiasa, mudah ya. Apa pun kita nak buat, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah selamat kita. Kita sekaligus masa nak mula tu kita dah ingat Allah. Kalau dalam kita mengerjakan sesuatu tu kita ada tersilap, cepat-cepat kalau patut minta ampun, Astagfirullah. Dah ingat Allah dah. Tak boleh buat sebut sebab la haula wala quwwata illa billahil azim. Sama ada kita tak mampu buat ataupun kita berdaya buat, sebut cepat-cepat la haula wala quwwata illa billahil azim. Sebab tak ada upaya dan daya kita melakukan apa-apa sama ada berbuat taat atau meninggalkan maksiat melainkan dengan izin Allah. Kita boleh hadir ke suara pun dengan izin Allah. Memang ada usaha ikhtiar kita, tapi usaha ikhtiar pun dengan izin Allah.
lintasan dekat hati kita, dekat fikiran kita tu pun dengan izin Allah. Kalau kita belajar tauhid lah dan kita praktiskan. Tapi kalau belajar tauhid tapi tak praktis, itu yang dia ingat kudrat dia lebih daripada kudrat Allah. Kudrat yang Allah pinjamkan kepada kita ni kadang-kadang melupakan kita kepada kudrat Allah. Malah tu lah. Baik, so ataupun lepas kita berjaya buat satu, cepat-cepat sebut Alhamdulillah. Jadi insyaAllah ada banyak kalimah yang boleh mengingatkan kita ataupun membolehkan kita sentiasa sebut Allah. Dan insyaAllah kalau kita lazimkan Bismillahirrahmanirrahim itu, insyaAllah terhindar kita daripada maksiat. Ada ke orang nak umpat dia mula dengan Bismillah? Ada kan? Ada ke orang dia nak buat benda haram dia mula dengan? Tak ada. Jadi kalau diri kita tu kita dah benteng dari awal, apa saja kita nak buat Bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah tak buat maksiat. Percayalah, kita terbuat maksiat tu pasal terlupa Bismillah. Kalau kita nak melanggar, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka komputer, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka YouTube, Bismillahirrahmanirrahim. Nak buka Facebook, Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah banyak maksiat dalam channel tu kita dapat indah. Banyak maksiat tu. Saya pun ada YouTube, saya pun ada Facebook juga. Tapi saya tahu dalam tu banyak maksiat. Jadi cara nak benteng tu masa buka, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sendiri kan, dan nampak orang post yang negatif tu kita dapat halal. Tadi aku dah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana aku boleh buka channel maksiat ni? Ternampak juga, cepat-cepat istighfar, alih ke channel lain. Okey, so kemudian apa lagi? Termasuk juga selalu sebut nama Allah ni, bukanlah sampai kita kita bercakap dengan orang ni, tengah bercakap dalam dia tiba-tiba subhanallah, tiba-tiba alhamdulillah, tiba-tiba Allahu akbar, rimah pula orang, betul. Okay. Tengah bercakap tiba, bukanlah sampai begitu. Islam tidak sampai berusaha begitu. Tapi bila kita dah latih, misalnya lepas solat kita wirid kan, zikir, nanti insya-Allah sampai satu peringkat hati kita sentiasa berzikir. Itu yang kita tahu. Dia mula-mula latih lisan dulu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya kemuncak dia, kita duduk je walaupun kita bercakap turun terbang pokok tu, tapi dalam hati dah ada zikrullah. Allah, Allah, Allah. Ini kita pergi belajar betul lah. Kan? Saya boleh pergi cakap, boleh pergi tahu je. Maknanya itu kemuncaknya. Ini sentiasa kita menyebut Allah walaupun tidak secara jahat tapi secara sir. Dalam hati kita sentiasa Allah, 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 Allah. Itu baru betul. Tapi nak boleh ke situ tu jangan pula skip step dia. Step dia mesti ada permulaan dengan apa yang zikir zahir ni. Tak ada orang yang terus dapat Allah, Allah, Allah tanpa dia latih. Itu sebab dalam mazhab kita kan, kalau kita dari segi tasawuf kita ikut Imam Al-Ghazali kan, antaranya lah. Jadi kita kan Imam Ghazali dia ada zikir harian dia. Misalnya hari ini yang di Ahad, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Batin. Ini nanti dia datang yang sir tu. Okey, boleh ya? InsyaAllah selamat kita. Yang kita minta husnul khatimah itu di antara orang husnul khatimah itu sentiasa zikrullah. Okey kan? So jaga mulut kita ni, jaga jangan kita sebut banyak sangat kebesaran makhluk, nama makhluk. Tapi jangan pula lepas ni tak panggil dah nama orang tau. Apa tak panggil nama dia? Jangan sebut nama makhluk. Jadi susah pula, itu salah faham tu. Okey, yang kedua, sebut akhirat lebih banyak daripada sebut dunia. Tadi pun dah terangkum, sebut akhirat. Kalau kita teliti, bila kita baca Al-Quran, kita tengok lepas Allah sebut beriman kepada dia, tentu kebanyakannya beriman kepada hari akhirat. Dua tu dia macam serangkai, tak dipisahkan. Sebab sangat penting. Rukun iman ada 6, tapi yang selalu dirangkaikan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Mengapa selalu diingatkan? Sebab nak selamat akhirat mesti ingat Allah. Bila ingat Allah, ingat ada hari akhirat. Sebab kehidupan di dunia ni Allah bagi sementara saja. Dan kehidupan di dunia ni apa kata Rasulullah? Jambatan menuju ke akhirat.
Dunia mazratul akhirah. Dan kehidupan dunia ini juga sebagai tempat kita bercucuk tanam. Tapi apa maksud lain yang juga kita kena faham bila kata kita kena banyak ingat akhirat daripada dunia? Bukan tinggal dunia ni. Bukan tinggal dunia ni. Bukan tinggalkan rumah kita, bukan tinggalkan gereja kita, bukan tinggalkan pekerjaan kita, bukan. Tapi maksud dia juga ialah urus dunia ni supaya ada nilai pahala di akhirat ni. Yang bernilai di akhirat ni pahala saja. Dosa ada juga nilai dia ubah ke neraka. Ya? Yang kita nak bawa di akhirat ialah pahala ni. Mudah-mudahan. Dan juga kita mudah-mudahan bila kita urus dunia ini seperti yang Allah kehendaki, di akhirat besok kita mendapat rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah. Baik. Bukan tinggal dunia ni tapi urus dunia ni supaya ada nilai pahala di akhirat. Contohnya kita ada rumah. Kita tanya Pak Din, rumah kita tu ada nilai akhirat tak? Ataupun dia semata-mata tempat tinggal di dunia ini? Ada nilai akhirat? Rumah yang ada nilai akhirat, misalnya kat rumah tu ada juga dirikan solat, kat rumah itu ada juga baca Quran, kat rumah itu ada juga bincang tentang ilmu-ilmu ni dengan anak-anak. Tapi kalau kat rumah tu tak maaf cakap, kalau kat rumah tu hanya tempat tidur, tempat makan, tempat kita berseronok-seronok, tempat kita menonton TV, lepas tu rancangan TV pula lamau. Dia semata-mata dunia, tak ada nilai akhirat. Dia bukan 50-50. Ada orang cakap tak 50-50, 50 dunia. No. Dia solid. Dunia ni kena solid, bawa ke akhirat. Ada nilai pahala di akhirat. Solid. Apa saja benda yang kita sifat sebagai dunia, rumah, kereta, dia mesti ada nilai di akhirat. Macam mana? Kereta kita jangan bawa ke tempat maksiat. Itu bermakna kita ingat akhirat lah. Tapi kalau kita tak ingat akhirat, kita bawa ke tempat maksiat. Kita pergi mana? Kita pergi dangdut. Dalam banyak-banyak restoran ada dekat muka bumi ni, kita pergi restoran yang ada dangdut. Sampai kita makan, patut zikrullah. Sampai kita makan, duduk dangdut. Telinga dengar dangdut, mata pun duduk tengok orang tu gerik. Saya tak mau sebut lah. Tapi kalau kita duduk ke taman ni, kita tahulah kat mana dekat ke taman kita ni. Riau juga kita kan. Kalau asbab maksiat itu Allah nak bagi balak semua kan. Dan kadang-kadang saya lalu tempat tu, saya tengok orang tua pun ada. Ramai orang tua daripada orang muda. Tapi saya tak mau sebut lah. Tuan-tuan lalu tahu. Nak tahu lalu malam. Banyak kita pakai tu berjalan tu. Allah Akbar. Jadi rupanya maksiat bukan pergi kat bandar, dekat dalam kampung pun ada. Itu ala-ala naik kelab lah. Ala-ala naik kelab lah. Cuma naik kelab ni dia tutup eksklusif. Ini tak tutup open. Lagi dahsyat lah. Maknanya kalau naik kelab tu buat maksiat tutup-tutup juga. Sembunyi-sembunyi. Tapi dekat kampung buat maksiat terbuka betul. Terbuka betul. Okey, tak salah nak makan. Tapi ada sampingan seringan tu yang masalah. Baik. So, ingat akhirat. Ingat akhirat kita nak pergi ni. Akhirat kita bermula bila, Aziz? Ada dua Aziz ni. Bila mula akhirat kita? Mati itu mula dah. Kiamat kecil kita dah mula dah. Mati dia mula. Dan mati boleh datang tiba-tiba. Lebih-lebih lagi waktu sekarang ni. Allah Akbar. 2-3 hari ni kawan saya yang sama bertugas dekat Politeknik Shah Alam tak dengar pun dia sakit. Dan tiba-tiba buka Facebook tengok. Saya selalu buka Facebook tu nak update kawan-kawan nak baca. Meninggal. Subhanallah. Meninggal. Satu saya nak share tuan, kawan kita tu meninggal jauh sana, mungkin kat England. Tapi kita boleh buat sunat. Solat jenazah baik. Rugilah kalau kita tak buat kan. Kalau ikut satu kuliah yang saya dengar tu, bila-bila nak buat pun tak apa. Jadi dia dah ke bumi lah. Yang dia belum ke bumi tu kita dah buat lah. Dia dah ke bumi. Okey. So, jadi banyak ingat akhirat. Pasang jam tu mah. Sekian apa, bulu-bulu apa yang berbeza. Saya 11 kali. Okey. Baik. Kemudian InsyaAllah kalau kita ingat akhirat ni, Pak Din, tak bergaduh Pak Din. Tak bergaduh. Payah bergaduh lah. Suami isteri payah nak bergaduh kalau teringat akhirat lebih daripada dunia. Kawan-kawan payah bergaduh. Sebab bila kita ingat akhirat ni, kita tahu InsyaAllah yang ke apa
Yang bernilai di akhirat itu pahala, bukan dosa. Kalau kita bergaduh tu banyak dapat pahala tu banyak dapat dosa. Banyak dapat dosa. Jangan orang bergaduh dapat pahala lah. Itu macam begitu, siapa boleh beritahu saya? Saya kalau bergaduh setiap saat tu pahala. Masya Allah. Macam-macam dosa kita akan buat. Terutama bila bergaduh tu dosa yang paling banyak sekali apa? Lisan ni kita akan kata dia macam-macam. Mungkin yang kita kata tu benar tentang dia. Tak boleh buka aib orang. Engkau orang tak tahu, tapi aku tahu sebab dulu kerja askar aku satu company dengan kau. Daripada mula training rekrut aku tahu kau. Habis. Mendedahkan aib orang tu tak boleh. Mula. Jadi tuan, kalau ingat akhirat tak jadi gaduh sebab kita nak bawa ke akhirat tu pahala bukan dosa. Kalau bergaduh ni memang bawa dosa lebih banyak. Tak jadi nak gaduh dengan jiran, maafkan dia lebih baik lah. Katalah jiran kita tu, elok kita nak tidur malam tu, saya jiran dengan tu kan, elok tu nak tidur, saya pula buka nasi kan, atau buka selawat tapi sampai mengganggu, tak boleh juga. Orang yang buka Quran, buka main kuat, baru nak tidur dengar baca Yasin. Siapa pula baca Yasin di malam ni, pukul 2 pagi. Kisah betul. Walaupun baca Yasin, tapi ganggu jiran tau. Tak tu jiran nak tidur. Jadi mungkin nak marah kita, mungkin kita masa tu kita dapat mujahadah, kita maafkan dia, doakan dia. Mungkin dengan kita maafkan dia, doa dia, Allah yang bolak-balikkan hati dia. Dulu pagi ni buka buat pula. Tak payah kita pergi tegur. Tak jadi test apa dia. Ada sekali. Buka pintu dia parah. Baik. Tapi sadaknya okey dah tu kan. Kita jiran okey dah. Okey kan? Tak ada masalah Kalau ada masalah begitu. Okey. So, ingat akhirat insya-Allah, ingat akhirat kita cepat bersyukur. Kita ni kadang-kadang lambat bersyukur. Ingat Imam Ghazali kata, di antara perkara yang payah ialah lambat ialah kita ni lambat nak bersyukur. Banyak benda yang kita kena syukur. Sebab tu Allah dah ingat kita dalam Quran banyak kali kan. Kalau kita nak kira nikmat yang Allah bagi kepada kita ni tak terhitung. Jadi wa bi aidi la rabbikuma tukadziban. Betul saya baca. Wa bi aidi la rabbikuma tukadziban. Tu berapa kali diulang dalam ayat Al-Rahman? Berapa belas kali? Betul saya 17 ke 19 kan? Orang ingat akhirat ni cepat bersyukur dia. Cepat bersyukur dia. Dan untungnya bila kita cepat bersyukur, Allah tambah nikmat lagi. Allah janji siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tambah nikmat. Kita banyak yang bersyukur. Contoh macam ni. Mata kita ni boleh melihat haram, kita rasa biasa-biasa. Luar biasa ni benda. Luar biasa ni. Pernah saya kata. Orang putih panggil apa? Soft eyes kan? Wujud tu rasa nak terjojol mata keluar. Lepas tu pernah tak? Ini sekarang umur saya dah 60, dah mula ada apa masalah penglihatan. Ya, saya ragun dekat. Kan? Ni double ni. Kan? Kalau nak tengok, terasa nikmat tu. Bukan sembarangan ni. Telinga ni kita boleh oleh kerana kita ni macam ni. Tabiat manusia ni ataupun sikap manusia ni, bila dia dah terlanjur dengan sesuatu, dia cepat lupa benda tu sangat berharga. Macam ni lah isteri kita tengok tiap-tiap hari, kita tak hargai pun. Tapi besok dah meninggal. Suami kita tengok tiap hari, kita tak hargai pun. Tapi dah meninggal besok, macam tu lah mata tu. Boleh tengok, kita tak hargai. Tapi cuba tak boleh tengok. Buat kita medikan kan? Tak boleh dibeli, tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Itu kaki. Siapa pernah? Saya pernah patah tapak kaki. Dekat 2 bulan baru saya boleh beri, baru boleh menapak. Kaki kita ni, tapak kaki besar ni dia. Tapi sebenarnya dia tanggung berapa kilo ni dengan tarikan graviti. Dan kalau dia sakit, tak boleh beri. Kita hargai. Kalau setiap langkah kita tu kita boleh berdiri tegak, boleh melangkah. Syukur. Tapi kalau kita faham ni memang tak ada ruang untuk kita tidak bersyukur. Tapi orang yang payah bersyukur ni sebenarnya orang yang dia lupa akhirat. Kalau ingat akhirat memang insya-Allah kita mudah bersyukur. Sebab apa? Syukurlah dengan apa yang ada ni. Usahalah lagi dengan apa yang dapat disyukur. Sebab yang kita nak rebut sebenarnya di akhirat tu
Kita takut kita kaya di dunia tapi miskin di akhirat, itu kita takut. Yang cantiknya kaya dunia, kaya akhirat lah. Tapi kalau kat dunia miskin pun, orang lihat miskin, tapi lepas kekurangan asas, alhamdulillah lah. Yang penting dekat akhirat kita kaya raya. Kaya raya. Jangan dekat akhirat bankrupt. Tapi ada orang dekat akhirat, alhamdulillah dia bankrupt. Walaupun dia semayang dekat dunia ni, walaupun dia puasa, tapi dia bankrupt sebab dia dah lemburkan kepala tu sebelum dia pergi ke sana. Sebab apa? Tadilah, kalau kita banyak ingat dunia daripada ingat Allah, nanti kita akan jadi macam ni. Kalau kita banyak ingat makhluk lebih daripada ingat Allah, banyak ingat dunia lebih daripada ingat akhirat, nanti kita akan tertipu macam ni. Di antara bentuk tipuan yang kita akan alami, alhamdulillah, ialah kalau kita dah buat baik itu tidak akan mengalami ujub. Ujub ni macam kita bercakap dalam diri kita, aku baik, kan? Siapa boleh sembahyang subuh tiap pagi dekat surau? Aku je. Siapa boleh sembahyang Jumaat dekat surau? Aku je. Siapa yang boleh tiap ada kuliah datang? Aku je. Itu ujub lah. Rasa heran diri. Habis. Lebu habis semua. Pahala. Tak ada lah. Lagi satu boleh mengalami apa? Sum'ah. Macam dengar je orang memuji kita. Ini tentu tadi aku jadi imam, tentu orang puji ni, bacaan aku bagus. Oh tadi aku sampai kuliah, tentu orang puji ni, kuliah aku bagus. Tapi tadi aku dia macam terdengar, walau orang tak puji pun balik. Habis. Lebih teruk lagi riak lah. Siapa boleh jadi imam sehebat aku? Siapa boleh sampai kuliah sehebat aku? Siapa boleh kemaskan taman ni sehebat aku? Siapa boleh majukan taman ni lebih baik daripada aku? Mana ada pengusi lebih baik daripada aku? Mana ada? Habis. Tapi kalau kita sentiasa ingat Allah, sentiasa ingat akhirat, tidak membesarkan makhluk, tidak melebih-lebihkan dunia ni, insya-Allah kita selamat. Baik, yang ketiga. Jadi okey, ada ke? Terima kasih bang. Yang ketiga, sebut dan ingat selalu hal kematian daripada kehidupan ni. Maknanya memanglah kita masih hidup lagi di dunia ni, tapi selalu buat persediaan untuk kesana. Ingat hal kematian ini. Jangan buat maksiat ni, kan buat kan, tengah buat kan. Saya ada orang hantar ke saya viral, orang tua-tua je betul. Dalam majlis perkahwinan tu, rasa-rasa macam orang Melaka je gaya dengan tu. Sebab lagu yang dimain tu macam lagu ala-ala Donang Sayang. Lepas tu cara orang tu joget macam joget lambat je. Dah berubah dah, pakai kopiah, ada yang pakai tongkok, bukan main dengkeri. Subhanallah. Ingat mati Dip. Itu kalau bahaya tu, ya Allah. Allah dah bagi janggut putih, Allah dah bagi ubat putih, Allah dah bagi gigi tinggal berapa batang itu, Allah suruh ingat mati, still tak ingat mati. Very bahaya ni orang. Baik. Dan kalau itu berlaku dalam keluarga kita, carilah jalan untuk ingatkan dia. Atuk ke, pak saudara ke, beritahu ke abang, kita ni dulu sama-sama muda, janggut pun tak ada, misai pun tak ada. Lepas tu kita ada janggut, ada misai. Mula dulu misai kita hitam, janggut kita hitam. Nah ini cuba abang tengok, abang punya janggut tu berapa helai dah putih. Ingat kematian. Mati dia hari-hari makin hampir dengan kematian, bukan makin jauh. Hari-hari. Moga-moga tu sebab kita doa husnul khatimah, tapi nak dapat husnul khatimah tu usahanya dari sekarang lah. Usaha. Macam mana di antara usaha nak dapat husnul khatimah masa kematian? Kehidupan kita seolah-olah kita menyediakan diri kita nak menghadapi kematian yang boleh datang tiba-tiba. Tak tunggu sakit. Mana ada Allah kata sakit baru mati? Mana ada Allah kata tua baru mati? Mana Allah kata aksiden baru mati? Tak ada. Duduk boleh meninggal. Kita tengah meninggal. Dan yang kita hendak, kita meninggal masa tu kita dalam keadaan zikrullah, taat kepada Allah. Macamnya kalau kita tengah kuliah ni, kita pun dapat jaga hati kita. Tak ada ujub, tak ada sum'ah, tak ada riak, tak ada apa semua. Kita dapat meninggal, kita boom mati. Alhamdulillah. Tak payah sedih-sedih. Keluarga pun tak payah sedih. Orang beritahu, Assalamualaikum, ni nombor telefon apa isteri Pak Din ke? Contoh mana beliau? Ni boleh datang surau tak? Apa salah? Ni Pak Din lah. Orang pun cakap pada dia, Pak Din ni nak ni
Ada tangan surau kan? Tak surau dia, kata isi siapa dia, Pak, apa satu? Sabar dah, kan? Memang kena sabar. Kalau nak nangis, nangis. Tapi syukur ya Allah itu. Suami aku meninggal itu baik-baik. Urus dia ke bumi, kan? Ke bumi dia, gembira dia, kan? Alhamdulillah. Sebab kalau suami kita meninggal dalam cara yang baik, di tempat yang baik, insya-Allah kita pasangan dia ada peluang tak? Ada peluang sebab Allah katakan Allah pasangkan orang baik dengan orang baik. Kan? Tapi jangan pula kita jadi ujung sebab isteri aku meninggal, suami aku meninggal sebab baik. Tak tahu siapa tu. Bahaya. Mungkin terbatal pula. Okey. So, dia banyak seni dalam kehidupan ni. Kan? Jadi nampak mudah tapi jangan mudah-mudahkan. Nampak mudah tapi jangan permudah-mudahkan. Nanti habis terbatal. Baik. Ingat kematian. Selalu saling ingat, mengingati. Jadi kalau okey, thank you very. Jadi isteri ingatkan suami, suami ingatkan isteri, anak ingatkan ibu bapa dia, ibu bapa ingatkan anak, adik-beradik ingatkan. Tak tahu juga itu tak ada rezeki lah. Baik, yang keempat, jangan sebut, ni bagus. Jangan sebut kebaikan diri dan keluarga. Dah. Ingat dua rupa dua. Dia ada kaitan ni. Ingat dua. Ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Lupa kebaikan kita, lupakan keburukan orang. Itu dia punya sekret. Ingat dua rupa dua. Ingat keburukan kita, ingat kebaikan orang. Lupa kebaikan kita, lupa keburukan orang. Selamat kita. Jangan, dan kalau Imam Syafi'i dia kata apa? Jangan sebut-sebut kebaikan diri dan keluarga. Kita dah buat baik, dah tolong orang, dah full stop. Sudah. Tak payah ingat-ingat dah. Dan kita selalu tertipu. Kadang-kadang kita balik umrah, balik haji, soalan ni selalu orang tanya, Mak. Dia kata, berapa kali kita buat umrah? Kita pun sibuk kita 10 kali. Ataupun kita 2 kali. Ya, bila dia tanya berapa kali dah buat umrah masa sepanjang haji? 2 kali. 2 kali je duduk dekat Mekah sampai sebulan lebih. Padan muka. Yang tukang tanya pun salah, yang tukang jawab pun kau duk kira kau punya kebaikan apa dah, kita dah semayang. Tapi tadi tuan kata tadi dia kira dia berapa kali ceramah. Ada sebab lain saya kira tu. Saya takut saya cakap benda yang sama. Kan? Tapi jangan kira tu kalau aku dah ada ceramah 11 kali. Kalau satu kali ceramah 1 jam, 1 jam ada 60 minit, 60 minit ada 60 saat. 1 saat Allah bagi pahala. Lagi tak payah kira lah pahala kita. Allah dah sediakan malaikat untuk catat dah. Tak payah terang. Tak payah sebut. Sebab apa? Bila kita sebut kebaikan kita, keluarga kita tu, kita menghapuskan pahala. Ingat keburukan kita tadi bukan sebut cerita kat orang untuk diri kita. Jangan ingat keburukan kita tu cerita pula kat orang dalam mood seronok. Contoh memang bila alumni ni, geng-geng sekolah, satu maktab, satu batch tentera, dia jumpa je ni. Ingatlah dulu. Dia cerita maksiat yang dia pernah buat dan dia seronok balik. Seronok tu. Jadi dosa tu sekali lagi. Sebab dia sebenarnya belum bertaubat kalau macam tu. Bila kita ingat maksiat yang kita pernah buat dan kita rasa seronok, sebenarnya kita belum bertaubat. Sebab apa syarat taubat? Kita menyesal di atas maksiat yang kita pernah buat itu. Kita berazam untuk tinggalkan. Kita berazam untuk tidak lagi mengulanginya. Dan kalau perlu minta maaf dengan orang, pergi minta maaf. Kalau perlu serah balik barang milik orang. Tapi ini seronok. Seronok dulu masa sekolah, sekodeng cikgu. Siap cerita pula kawan, masa sekolah yang orang ingat tak kita nampak apa. Cikgu tu pula dah meninggal. Maksudnya dia nak pergi minta maaf. Jadi bila dia kata tadi ingat keburukan bukan cerita ke orang, kita ingat ya Allah. Bila kita nak condemn orang tu, kita pun ada keburukan, kita pun ada kaiban. Okey. So kebaikan yang sebut-sebut lah, kebaikan diri keluarga kita. Dulu katalah ada budak taman ni nak pergi masuk universiti, kita tolong dia. Kita tolong dia bagi yuran. Bukan full pun, yuran dia kata 2,000, kita bagi 100 je. Lepas tu dia dah berjaya jadi doktor. Kita, tu doktor dulu. Yang jadi doktor lah ni dulu. Kalau aku tak sumbang duit, tak dapat mengaji. Habis. Rugi ke? Biar senyap-senyap je. Sepanjang dia jadi doktor tu, kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Walaupun kita bagi dia 100 je. Yuran dia 2,000, kita bagi 100. Dapat pahala.
Allah bukan pandang pada jumlah, Allah pandang pada ikhlas tak ikhlas. Macam kita sedekah subuh, Allah bukan lihat kita masuk 1,000 ke 2,000 ke, masuk 10 pun tak apa. Allah lihat ikhlas. Nah ni saya nak cakap ni, Allah bukan lihat apa yang saya cakap ni dari kitab mana ke, jadi benarlah. Jadi benar, jadi betul. Tidak menyalahi syariat. Selebihnya Allah nak tengok ikhlas tak ikhlas. Okey, so kelima, sikit lagi. Kelima, apa kata Imam Syafi'i? Jangan sebut dan hebohkan keaiban dan keburukan orang lain. Jangan. Tak payahlah. Sebab kita pun ada aib, kita pun ada keburukan. Allah dah tutup aib kita. Kadang-kadang orang lain tahu, Allah tak gerakkan hati dia untuk buka aib kita. Allah tutup. Maknanya orang tahu aib kita, kawan-kawan kita tahu aib kita. Dia tengok kita dah pakai serban, dia tak cerita dengan orang. Dia tengok kita dah rajin pergi masjid, dia tak cerita pun kat orang. Dia tengok kita dah pergi haji, dia tak cerita pun orang. Tutup aib dan tutup apa keburukan orang. InsyaAllah di akhirat nanti, dekat dunia ni Allah tutup aib kita. Yang kita tak sangat-sangat, dekat akhirat pun Allah tutup aib kita. Sebab kalau kat dunia ni aib kita dibuka, keburukan kita dibuka, boleh lagi kita nafi-nafikan. Tidaklah. Kita pasang lawyer buat saman malu. Kerana cara lawyer kita menang pula. Walaupun kita buat benda tu, tapi lawyer kita menang. Ada kaedah dia, dapat pula saman malu. Dekat akhirat, kalau Allah buka aib kita, keburukan kita, tak ada tempat dah nak menyebut. Dan semua orang dengar benda tu. Jadi yang paling kita takut, kita tak tutup aib orang, kita tak tutup keburukan orang di dunia ini. Nanti di akhirat Allah buka aib kita, keburukan kita. Habis. Dan insyaAllah kalau kita tutup aib orang, keburukan orang, di dunia ini pun Allah tutup aib kita, keburukan kita. Dan di akhirat pun insyaAllah Allah tutup keaiban dan keburukan kita. Allah maafkan kita, Allah ampunkan kita. Apa yang kita harap di akhirat? Kemaafan, keampunan Allah. Apa yang kita harap di akhirat? Keredaan Allah. Kita nak persembahkan sembahyang kita dekat hadapan Allah pun kita malu. Pasal sembahyang kita bukan khusyuk pun. Kita nak sembah apa? Baca Quran kita dekat Allah pun kita malu. Tapi kita baca Quran lah. Tapi baca Quran kita kadang kita bukan faham pun. Kita nak sembahkan zikir kita kepada Allah di akhirat pun kita malu. Pasal zikir kita sambil lalai. Betul? Masa kita sebut Allahu Akbar, tak terasa pun Allah tu Maha Besar. Yang na'udzubillah, yang masih lagi besar dalam hati kita, dalam pikiran kita, masih lagi makhluk. Jadi memang kita sembahyang, memang kita puasa, baca Quran, tapi sebenarnya hakikatnya kita nak bawa sembahyang. Allah, aku dulu kat dunia dah sembahyang, tak ada nilai sembahyang kita tu. Pasal dengan baca tak faham, baca salah, baca tak khusyuk, doa pun tak khusyuk, kan? Ingat sebut syurga pun tak tergiur, sebut neraka pun tak takut. Itu kita nak sembah pula. Cuma apa yang saya belajar, yang dulu Ustaz, yang kita harap ialah di akhirat Allah ampunkan kita. Allah ampunkan kita sebab sembahyang tak betul, baca Quran tak betul. Allah ampunkan kita sebab Allah yang akan jawab kita tak selesai. Itu je. Kalau nak harap sembahyang kita tak tahu. Nak harap apa ilmu kita bukan tahu banyak. Kita Allah ampun kita. Allah ampun kita tu sebab banyak disuruh istighfar. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang Rasulullah kata, istighfar dia kali. Istighfar. Tak cukup astagfirullah, tak cukup astagfirullah, baca lagi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Tak cukup lagi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tak cukup lagi baca Allahumma anta rabbi. Sebab kalau Allah tak ampun kita, memang ke neraka lagi. Kalau Allah tak beri rahmat dia, Nabi Rasul pun takut. Kita Nabi bukan Rasul, bukan wali, bukan wali nikah kita. Itu kalau ada anak perempuan, kan? Kalau tak ada anak perempuan, tak ada cara jadi wali nikah. Betul? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan di akhirat bila kita berhadapan dengan Allah itu, kita diberi keampunan, diberi rahmat dan diberi keridhaan Allah. InsyaAllah selamat. Tapi kalau ini kita dah sembahyang, kita dah puasa, kita rasa aku selamat sebab dah sembahyang, banyak-banyak tak pergi belajar balik. Tapi jangan tak sembahyang pula. Kita dah banyak baca Quran, jangan tak baca Quran pula. Tapi benda tu tak boleh buat apa-apa. Sebab
Allahu Akbar. Tak usah bandingkan dengan solat Rasulullah, tak usah bandingkan dengan zikir Rasulullah, tak usah bandingkan dengan zikir sahabat, tak usah bandingkan dengan zikir tabi'in. Tak ada lah. Jadi kalau ada orang ini dikasih dia dah berzikir, berselawat, apa hebat betul, sebenarnya itu hanya tanggungjawab kita, perintah kita, tapi nilainya Allah ada juga. Jauh daripada macam bumi dengan langit. Baik, banyak-banyak minta keampunan Allah. Jadi sibukkan diri kita meminta keampunan dalam Allah. Jangan sibukkan dengan apa? Membesarkan manusia, membesarkan dunia, mencerita keburukan luar keaiban Allah. Sekian saja, aku maaf terlebih 3 minit. Mudah-mudahan ada faedahnya. Dan kalau ada salah dan silap, saya mohon minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.